Yang akan bersama kita untuk menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini iaitu bersama Yang Mulia Sukardi bin Kadiri, iaitu Pegawai Pelajar Kanan, Ketua Unit Jasmani Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan, dan satu lagi Muhammad Zul Jamal betulnya bin Haji Abdul Latif, itu penolong penyelia kegiatan luar pegawai projek Isukan FIFA 22 Unit Jasmani Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum. Baik, apa khabar Tuhan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita terus dengan soalan kita ni mengenai dengan isu ini cukup menarik sebetulnya di mana untuk membuka minda kita ni bersama terlebih dahulu bersama dengan Tuan Sukardi bin Kadiri mengenai dengan latar belakang projek di bawah Unit Jasmani Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Unit Jasmani Jabatan Pendidikan Kokurikulum saban tahun memang melaksanakan beberapa projek yang berkenaan dengan para pelajar dan juga guru-guru. Jadinya di dalam projek-projek tersebut sebenarnya didesain, dikhususkan untuk mendukung strategik objektif Kementerian Pendidikan, iaitu untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru-guru dalam bidang-bidang yang tertentu, memberikan peluang dan ruang kepada para pelajar untuk menyertai dan mengikuti aktiviti-aktiviti yang boleh mendukung kokurikulum para pelajar. Dan ketiga ialah untuk membina rangkaian kerjasama bersama dengan stakeholders daripada agensi-agensi yang berkaitan dalam sama-sama membantu Kementerian Pendidikan untuk menyediakan ruang dan peluang kepada para pelajar dan guru-guru untuk mendidik mereka sesuai dengan hasrat visi dan misi Kementerian Pendidikan, dan juga seterusnya untuk menuju kepada wawasan kita ini 2035. Jadi sebenarnya macam mana program-program Unit Jasmani yang telah yang dirancang selama ini? Okey, program Unit Jasmani ada dua sebenarnya. Satu adalah pengkhususan kepada para guru-guru, iaitu untuk meningkatkan kepakaran dan kapasiti guru-guru melalui kursus-kursus yang kami anjurkan bersama dengan persatuan-persatuan kebangsaan dan juga mana-mana agensi yang boleh membantu pihak Kementerian Pendidikan. Dan yang kedua ialah kepada para pelajar, iaitu untuk menyediakan ruang dan peluang tadi sebagaimana yang dinyatakan untuk mereka menyertai sebarang aktiviti yang boleh mereka aplikasikan, iaitu para pelajar sebagaimana yang tadi tahu diorang belajar kurikulum di sekolah kan tu, seperti mathematics, English, bahasa Melayu tu, tetapi aktiviti kokurikulum yang we design untuk Unit Jasmani ia akan membantu untuk para pelajar ini mengaplikasikan apa yang mereka perolehi di dalam bilik darjah, tetapi diaplikasikan dengan menggunakan aktiviti-aktiviti secara fizikal supaya diorang dapat menggunakan pengetahuan mereka tersebut di dalam situasi yang sebenar. Baik, itulah yang telah pun dijelaskan oleh Ketua Unit Jasmani Sukardi bin Kadiri kepada Auda. Memang ada juga sebetulnya kalau permainan ini sebetulnya kalau dilihat saja memang ada cara-caranya, ada matematiknya, kiraannya sebetulnya dalam kita ni bermain itu. Jadi cukup menarik yang dibawakan bersama, dan untuk lebih lanjut kita menyentuh tentang FIFA 2022 ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Zul Jamal bin Haji Abdul Latif, pegawai projek. Mungkin dapat Tuan kongsikan lebih lanjut latar belakang isukan FIFA 2022. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, isukan FIFA 2022 ialah anjuran Jabatan Pendidikan Kokurikulum yang julung-julung kalinya diadakan tahun ini. Ianya juga kerjasama dengan Persatuan Isukan Brenda Darussalam, singkatnya ESB, dan juga Persekutuan Bola Sepak Brenda Darussalam, FABD. Okay, ingin saya memberi sikit pengenalan mengenai isukan. Isukan ialah singkatan bagi sukan elektronik. Ianya adalah merupakan sejenis bentuk pertandingan atau permainan yang menggunakan permainan video ataupun kita ni panggil game singkatnya kalau di Brunei
Menggunakan biasanya konsol seperti PlayStation 4, masa ni PlayStation 5 dan juga komputer dan telefon bimbit. Okay, manakala FIFA 2022 ialah satu permainan berasaskan sukan bola sepak. Ianya adalah permainan video bola sepak yang paling popular di seluruh dunia. Jadi di sini apakah antara tujuan acara ini sebenarnya dilaksanakan? Ianya bagi medarahkan pelajar kepada sukan digital ataupun isukan yang mana ianya masa ni berkembang sangat pesat dan banyak dimainkan dan juga ada dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Contohnya dalam kejohanan SEA Games yang baru lepas. Dan selain itu, ia juga mendidik pelajar dalam secara tidak langsung dalam sukan bola sepak, di mana dalam FIFA itu diikutkan peraturan yang sebenar, contohnya macam offside. So sana ada visual replay offside itu juga. So dan dari sendirinya pelajar akan tahu macam mana peraturan offside ini terjadi. Dan juga skala taktikal, macam taktikal skill formation. Contohnya macam formation 4-4-2, 4-3-3. Di sana ada untuk pelajar pelajari juga. Lebih memahami memahami sukan berkenaan. Baik, bagaimana pula dengan tarikh, tempat, masa dan juga sasaran peserta? Siapakah mereka? Tarikh bagi kejohanan yang ini diadakan ada dua tarikh iaitu pada 11 November akan diadakan di Pusat Tingkatan 6 Sengkurung. Ianya dibukakan bagi pelajar darjah 6 sekolah-sekolah yang berada di daerah Brunei Muara dan juga Temburong. Masa bermula 8 pagi hingga 11.30 pagi dan akan disambung selepas solat Jumaat dari 2 petang hingga 4.30 petang. Tarikh kedua pada 13 November hari Ahad iaitu bertempat di Pusat Tingkatan 6 Tutong. Ianya dibukakan bagi pelajar darjah 6 bagi sekolah di daerah Tutong dan Blight. Manakala masa bermula dari 8 pagi hingga 4 petang. Setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar seorang peserta, seorang student dan kuota penyertaan ialah 64 sekolah atau 64 peserta. 64 buah sekolah. 64 buah sekolah. Dalam satu sekolah berapa orang? Seorang peserta saja. Seorang peserta saja. Ia individual competition. Baik, cukup menarik juga dan ingin juga ditanyakan lebih lanjut bagaimana setiap sekolah itu akan mengetahui peserta ataupun penuntut mereka yang boleh dikatakan mempunyai potensi. Okey, pada bulan lepas pihak jabatan ada mengadakan taklimat kepada guru-guru melalui aplikasi Zoom. Di sana ada disampaikan beberapa maklumatlah. Salah satu cabarannya ialah dari segi pemilihan pemain, yang mana permainan ini guru-guru mungkin dah tahu siapa yang ada kebolehan. Artinya ada beberapa caralah, seperti itu membuat survei kepada pelajar siapa yang pandai bermain, ataupun barangkali ada guru yang berusaha untuk membawa konsol yang terdapat ada tu konsol tu untuk membuat pemilihan semua tu. Jadi harapan daripada acara ini yang akan berlangsung. Harapan dari kejohanan ini agar ada sambutan dari pihak sekolah, sokongan dari pihak sekolah untuk aktiviti yang dijalankan, dan diharapkan ia dapat mengisi ruang masa pelajar selepas PSR nanti, dan juga agar dapat mendidik pelajar dari pengetahuan bola sepak dari permainan ini. Baik, itulah cukup menarik isukan FIFA 2022 dan ingin ditanyakan kepada Ketua Unit Jasmani iaitu Tuan Sukardi bin Kadiri, adakah di ketika ini hanya isukan ini ditujukan kepada FIFA 2022 ataupun ada juga permainan secara digital ataupun kurikulum yang berkaitan dengan isukan berkenaan? Di unit Jasmani, Jabatan Pendidikan Kurikulum ada merancang banyak aktiviti yang berbentuk digital. Salah satunya ialah isukan dan kami pilih FIFA 2022 lah sebab ia berbentuk sukan
Sebab ada sukan-sukan, e-sukan yang lain, ia lebih kepada berbentuk bukan sukan. Jadi kami tidak menggalakkanlah para pelajar untuk menyertainya kan. Jadi selain itu kami juga mengadakan beberapa pertandingan yang dibukakan kepada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Contohnya e-video sukan, aerobik, yang mana melalui pertandingan seperti ini para pelajar dan juga guru dapat mengadaptasikan kemahiran-kemahiran diorang dalam bidang ICT contohnya. Sebab baru-baru ini kami menganjurkan pertandingan e-video sukan di mana para pelajar dikehendaki untuk menyediakan video sukan berkenaan dengan tema yang telah diberikan. Jadi di sana diorang dapat mengaplikasikan diorang punya kemahiran. Contohnya di sekolah dalam bilik darjah diorang belajar macam mana membuat video ataupun menggunakan IT Tetapi dengan pertandingan ini diorang dapat membuat video dan dapat menunjukkan diorang punya kepakaran atau kemahirannya. Jadi application to the real world. Betul. Jadi kalau dalam bilik darjah cuma dalam bentuk teori tetapi dengan adanya pertandingan ataupun aktiviti yang disediakan oleh pihak jabatan, kami membantu para pelajar untuk mendedahkan lagi potensi-potensi mereka dalam kemahiran yang mereka pelajari. Baik, kalau stigma kalau dahulu masyarakat di negara Brunei Darussalam ataupun juga stigma ibu bapa dahulu kalau zaman dahulu ini dia dapat dinafikanlah ya. Ia satu perkara yang mensia-siakan bila adanya aktiviti-aktiviti anak-anak sedemikian rupa membuang masa mereka katanya. Akan tetapi di zaman sekarang ini kita ni beradaptasi dengan adanya zaman teknologi. Bagaimana dengan tanggapan ataupun penerimaan ibu bapa tentang anak-anak mereka memasuki pertandingan-pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti demikian? Okey, so itulah melalui unit jasmani Jabatan Pendidikan Kurikulum kenapa perkara ini diadakan sebagai satu pertandingan, ianya untuk menunjukkanlah kepada masyarakat bahawa di dalam setiap pertandingan ataupun mana-mana aktiviti yang dijalankan, ia mempunyai nilai-nilai yang dapat kita tanamkan kepada para pelajar. Contohnya macam melalui pertandingan e-FIFA 2022 ini, di dalam pertandingan tersebut ia akan mengajar para pelajar untuk berdisiplin, patuh kepada peraturan dan juga menggunakan peralatan itu secara baik, bukannya secara sia-sia. Artinya ada tujuan dan goals para pelajar tersebut. Di samping itu, melalui kegiatan seperti ini, para pelajar akan dapat berinteraksi bersama rakan-rakan yang lain. Kalau sekiranya biasa mereka di dalam lingkungan sekolah, jangan tahu. Jadi kalau diorang keluar daripada sekolah dan bertemu dengan rakan-rakan yang lain, jadi mereka dapat explore kepada dunia di luar dan dapat belajar macam mana caranya diorang berkomunikasi dan melihat macam mana sebenarnya kehidupan ini kan. It's not bergantung kepada dalam sekolah saja. Jadi kita ni akan membuka diorang punya pemikiran. Diorang jauh perjalanan yang luas lagi pandangan, banyak lagi pengetahuannya tuan. Itulah yang sebenarnya akan ditanam melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang. Baik, itulah juga menarik juga tu sebetulnya dengan adanya pengurusan tadi e-robik tadi membuat video. Jadi seseorang itu akan lebih pandai cara untuk membuat video mengenai dengan isukan juga. Saya terfikir juga formasi-formasi menerusi dengan FIFA berkenaan dapat diadaptasi ataupun dapat diaplikasikan di dalam dunia luar, dan memang bagi kebanyakan bagi yang mereka bermain FIFA ataupun bermain bola secara isukan ini memang juga akan melakukan aktiviti seperti bersukan, bermain bola di fizikal, di real world ataupun dunia sebenarnya. Ya. Dan kalau tadi Tuan Zul Jamal mengatakan 64 buah sekolah yang mengikut serta dalam acara ni. Jadi adakah ini adalah untuk peringkat sekolah rendah saja? Jadi bagaimana dengan peringkat sekolah menengah nanti? Okey, buat sebenarnya tahun lepas ada perancangan untuk membuat FIFA. Kalau tahun lepas FIFA 21. Itu
disebabkan oleh pandemik, so disasar pada tahun ini. Untuk permulaan bagi peringkat rendah dulu, dan insyaallah akan dilaratkan ke peringkat menengah pada tahun akan datang. Jadi ini adalah untuk permulaan lah di peringkat sekolah rendah, kemudian baru dah ke peringkat sekolah menengah ya. Bagaimana pula dengan format perlawanan berkenaan? Adakah mempunyai carta-cartanya kah ataupun ada kategori-kategorinya yang berbeza? Okey, yang saya sebutkan tadi ada 2 tarikh. Tarikh pertama tu untuk sekolah-sekolah di Brunei Muara dan Temburong. Ialah adalah pertandingan berasingan lah, yang dicampur kemudian dengan daerah Tutong dan Blight. Format bagi pertandingan ini ialah 32 pasukan kumpulan pertama tu. Ia dalam liga dalam kumpulan, dan pelajar yang berada tempat teratas dalam setiap kumpulan akan layak ke peringkat seterusnya, iaitu quarter final. Dan begitu juga dengan tarikh yang kedua bagi daerah Tutong dan Blight. Cukup menarik tu. Jadi jelaslah pada yang mereka tanyakan mengenai dengan format dan sebagainya ya. Jadi macam saya lah yang ketinggalan sebenarnya. Dia mengapa ni lelaki punya permainan. Lelaki punya permainan. Sebab tu ianya diadakan pesertanya hanya untuk pelajar lelaki saja buat masa ni lah. Kalau ada pelajar perempuan itu sangat luar biasa. Ya, mana kita tahu sebenarnya kalau di luar negara adakah juga diadakan format-format ataupun permainan-permainan sendiri begini ataupun siapakah mereka juga? Mungkin dapat dikongsikan. Di luar negara memang ada pemain FIFA untuk perempuan. Perempuan ada, tapi boleh atau saya dah dapat. Dah memasak sekarang. Baik, cukup menarik dengan perkongsian kita pada hari ini. Membuka minda kita ni dan juga pandangan kita ni di mana semua ini ada kaitannya dan juga kesemuanya berkaitan rapat dengan apa yang kita bincangkan di awal pagi tadi. Betul. Mengenai dengan cara untuk mengawal ataupun mengatasi masalah-masalah mental kita ni. Kadang-kadang benda-benda seperti beginilah yang akan membuatkan ketenangan bagi seseorang kerana ia memberikan mindanya akan fokus kepada sesuatu benda. Seperti tadi contohnya formasi difikirkan, begitu juga pemain-pemainnya siapa, apa statistik-statistiknya, begitu juga siapa dengan di lawan Ani. Memang ada juga sebenarnya perbezaannya. Ani yang dipahamilah ya. Yang dipahami. Jadi kalau bagi peserta memang sudah memahami. Jadi apa di sini antara hasrat yang ingin dicapai dalam program-program yang dijalankan? Okey, hasrat utamalah aktiviti-aktiviti yang dianjurkan bukan saja daripada unit jasmani tetapi secara keseluruhannya Jabatan Pendidikan Kurikulum ialah untuk sama-sama membantu pihak sekolah untuk mencapai strategi objektif Kementerian Pendidikan dan seterusnya visi dan misi Kementerian Pendidikan, dan yang paling ultimate ialah untuk mencapai wawasan 2035. Jadinya kita ni mau menjadikan para pelajar ataupun generasi kita ni yang akan datang ni bukan hanya cerdik di dalam akademik, tetapi dapat mengaplikasikan ataupun menjadi seorang generasi yang holistik. Artinya bagus daripada segi akademik dan juga aspek sosial juga. Betul. Jadi diorang dapat sekiranya pada masa akan datang diorang dapat adapt kepada keadaan-keadaan, situasi-situasi yang mana perkara ini bukan banyak dipelajari kalau di kurikulum biasa, iaitu melalui kurikulum ini ia menjadi pelajar itu ataupun generasi akan datang lebih bersedialah future ready kepada apa-apa yang terjadi pada masa akan datang. Ya. Jadi di sini untuk akhirnya isukan FIFA 22. Jadi untuk next levelnya, next stage-nya selepas saja ni di mana dorangan ni ditempatkan ataupun adakah mungkin lagi label-label yang tertentu dan sebagainya, macam mana mungkin ada? Okey, buat masa ni yang untuk pelajar Jahannam, artinya di sana ada kami setkan, actually ada set level beginner untuk permainan itu.
Barangkali kalau orang dapat proceed, orang ada improvement, sudah menengah atas nanti kan kami akan mengadakan untuk peringkat menengah juga. Barangkali dapat ada di sana orang dapat adalah mengikuti lagi untuk peringkat seterusnya. Barangkali insyaAllah juga kalau ada rezeki dari persatuan ada mengantar adalah kontingen Brunei ke perlawanan isukan di luar negeri. Mana tahu pelajar ada rezeki untuk ke sana mewakili negara Brunei Darussalam dan mengharumkan negara Brunei Darussalam, insyaAllah. Okey, tambah semangatlah peserta tu. Tambah Kalau sukan antara tu tambah semangat tu. Kan belajar aku juga. Tapi itulah sebenarnya juga menarik. Ya, bagaimana kita ni saya rasa sendiri, diri saya sendiri juga kadang-kala berada seperti katak di bawah tempurung. Indah mengetahui tentang dunia ini. Perjalanannya cukup pantas hingga kan kita ni Indah mengetahui jauh ketinggalan dengan adanya maklumat-maklumat tersebut. Dan bila dilihat dengan adanya isu kanan ini di luar negara sendiri juga, mereka ini boleh membuatkan mampu untuk berjaya disebabkan oleh kepakaran mereka, kepintaran mereka, dan kebanyakan mereka ini juga mempunyai tahap pemikiran ataupun akademik yang cukup tinggi. Jadi indah salah untuk mereka melakukan aktiviti-aktiviti sedemikian, dan sudah tentunya ianya telah pun diiktiraf oleh di seluruh dunia mengenai dengan isukan berkenaan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Sukardi bin Kadiri, Pegawai Pelajaran Kanan, Ketua Unit Jasmani Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan, dan juga Yang Mulia Muhammad Zul Jamal bin Haji Abdul Latif, Penolong Penyelia Kegiatan Luar, Pegawai Projek Isukan FIFA 2022, Unit Jasmani Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan, di atas kesempatan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Tuan. Sama-sama. Baik.